Sebuah perniagaan ianya memerlukan tunai untuk terus bergerak. Ia perlu membuat jualan untuk menjana hasil tunai yang dapat menampung operasi perniagaan. Tunai juga adalah jantung kepada pembangunan negara. Hasil utama negara datangnya dari kutipan cukai langsung, iaitu cukai dan duti yang dikenakan ke atas pendapatan kita sebagai individu atau keuntungan bersih aktiviti perniagaan bagi organisasi. Hasil kutipan cukai ini disalurkan untuk pembangunan penting negara seperti pendidikan, perubatan, keselamatan dan lain-lain seperti yang dilaporkan dalam belanjawan tahunan negara. Secara umum, pendapatan individu bercukai adalah penerimaan ganjaran, emolumen atau gaji maupun kegiatan ekonomi sampingan yang kita jalankan. Kali ini saya akan berkongsi lebih dalam tentang 3 jenis utama pendapatan bercukai bagi individu. Mengikut Akta Cukai, ada 3 jenis pendapatan utama individu. Okey. Yang pertama sekali yang menerima gaji. Okey, yang menerima gaji maknanya dia punya bukti gaji, dia bukti upah akan dilaporkan dalam borang EA atau borang EC. Okey, ini majikan kena sediakan kepada setiap pekerja selewat-lewatnya pada bulan kedua, hujung bulan kedua tahun depan. Maknanya contoh saya bagi contoh untuk tahun saraan 2020, maknanya gaji yang diterima tahun lepas, so majikan kena hantar selewat-lewatnya pada 28 Februari 2021. Okey, ni EA bukti gaji upah untuk pekerja swasta, EC gaji upah, allowance dan sebagainya lah untuk pekerja bagi pejabat awam. So ini borang EA dengan borang EC majikan, maknanya pihak swasta, EA, kerajaan ataupun kementerian kena bagi dekat setiap staf. Contoh tahun taksiran 2020 kena diberi kepada setiap pekerja selewat-lewatnya pada 28 Februari 2021. Yang kedua itu tadi gaji dan upah ya. Okey. Yang kedua adalah komisen, ejen dan insentif. Okey, ini maknanya para individu yang menerima komisen. Selalunya kes ini ejen-ejen untuk syarikat MLM. Okey. So syarikat-syarikat tu kena sediakan borang CP 58. Okey, sebelum tu saya nak explain. Untuk tahun taksiran ni, dia kena nyatakan penerimaan gaji atau pembayaran gaji upah bermula 1 Januari hingga 31 Disember. Okey, maknanya macam jika para pekerja tu dalam tempoh setahun ni dia ada bertukar tempat kerja, so setiap tempat kerja majikan tu dia kena dia kena dapatkan daripada setiap majikan dia. So nanti bila dicampur-campur dapatlah jumlah setahun gaji dia. Okey, so ini dia kena dapatkan. So maknanya contoh saya tambah contoh company A, dia kerja dekat company A daripada bulan 1 Januari hingga 31 Mac. Okey, ni satu borang EA. Okey. Dengan company B, dia kerja 1 hari bulan Mei hingga 31 Disember. Okey, ini satu borang EA. So maknanya untuk individu tadi dia akan mempunyai 2 borang EA. Satu daripada company A, 2 daripada company B. So hasil tu kena campur 2 baru diisytiharkan dekat dalam dia punya borang cukai lah. Saya patah balik yang ini, komisen ni. Okey. Ini syarikat MLM kena serahkan kepada setiap penerima komisen, setiap ejen CP 58. Okey. So untuk kenapa dia menjadi
pendapatan kepada ejen tersebut sebab bayaran komisen kepada ejen adalah kos jualan, sebahagian kos jualan ataupun sebahagian perbelanjaan bagi syarikat M&M. So bila dia menjadi sebahagian daripada perbelanjaan, secara automatik bayaran ini menjadi punca pendapatan ataupun sebahagian pendapatan dari untuk ejen tadi. Dia macam akaun ada debit kredit, betul? Ada duit keluar, duit masuk. So orang ni keluar duit, orang ni mesti masuk duit. Okay. So maknanya dalam akaun pun sama. Setiap sales untuk syarikat A akan menjadi expenses bagi syarikat B. Faham Okay, so setiap bayaran komisen daripada M&M secara automatik menjadi salah satu jenis pendapatan untuk ejen itu. Okey, ini syarikat MLM ni kena bagi bayaran komisen dalam tahun itu. Contoh untuk tahun 2020. Okey. Sepanjang tahun 2020 berapa dia bayar? Okey. So dia kena hantar CP58 ni kepada ejen selewat-lewatnya pada 31 Mac 2021. Okey, yang nombor 3 saya dah cerita sebelum ini. So buktinya untuk punca pendapatan perniagaan melalui financial statement. Sama seperti individu lain, dia punya tahun taksiran ataupun tahun keuangan dia sama untuk individu ni tadi. Maknanya daripada Januari hingga Disember. Bila perniagaan ini sebahagian daripada jenis pendapatan individu, sebab tu tahun taksiran atau tahun keuangannya selewat-lewatnya kena berakhir pada 31 Disember. Seperti yang menerima upah, seperti yang menerima insentif dan juga business owner. Ketiga-tiga ini okey, sama ending okey 31 Disember sama. Sebab tu dia sama, dia tak ada ending lain. Okey, selain daripada income yang utama ni tadi, ada juga pendapatan lain yang perlu diisytiharkan. Contoh yang menerima sewa, siapa yang ada property, sewa di rumah, bangunan dan sebagainya, yang menerima dividen, yang mempunyai saham, forex, lepas tu mata wang digital sekarang ni, aplikasi maknanya mobile apps yang menerima income daripada AdMob, produk digital. Contoh dia jual e-book, contoh dia jual software. Dan juga yang salah satunya ada yang buat ambil upah produk review. Betul? So maknanya setiap kali dia nak review dekat wall ke, dia akan ambil upah atau charge kan. So ini pun perlu dilaporkan dalam pendapatan individu tadi. Untuk borang pula yang menerima gaji saja, dia tak ada bisnes, dia hanya borang EA atau borang isi. Dia akan isi borang cukai, borang BE. Dan fail cukai biasanya untuk yang menerima gaji saja, nombor depan dia adalah SG. Maknanya apa? Salary group. Betul-betul hanya makan gaji, dia tak ada bisnes lain. So dia akan guna pakai borang BE. Kena hantar. So tadi dia dah dapat isi ni, selewat-lewatnya majikan kena bagi kat dia tarikh ni kan, betul tak? Nampak kan? Contohnya borang BE tahun saraan 2020, borang BE kena hantar selewat-lewatnya pada 31 April 2021. Untuk yang ada bisnes, saya dah share sebelum ini, dia akan guna borang B, borang cukai B. Betul? Okey. Untuk tahun taksiran 2020, dia kena hantar selewat-lewatnya pada bila? 30 hari bulan Jun 2021.
borang cukai dia akan bermula, nombor cukai nombor fail cukai dia akan bermula daripada OG. Ada group, dia ada 2 je, salary group, ada group. So maknanya kalau salary group tahu dia betul-betul makan gaji 100%, menerima gaji, pendapatan dia 100% berdasarkan gaji semata-mata. So kalau ada group, biasanya dia ada business income lah. Okay, jadi sampai sini saja dulu perkongsian saya untuk kali ini. Jika nak tahu lebih banyak tentang ilmu-ilmu perakaunan, ilmu percukaian, ilmu perniagaan di Malaysia, boleh subscribe channel saya, Nora Ma'aris. Tekan button loceng untuk tahu update terkini, dan juga boleh komen dan share channel saya ini pada rakan-rakan yang lain. Kita jumpa lagi di perkongsian akan datang.